Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bersua lagi dalam PDPR hari ini. Okay, tajuk yang Ustazah nak bincangkan pada hari ini ialah bidang sirah dan tajuk 3.4 kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kamu semua boleh rujuk buku teks sirah muka surat 34. Okay, jom dengar Ustazah bercerita. Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibunya bercadang membawa baginda ke Yathrib untuk menziarahi saudaranya Bani Najjar dan pusara bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka pergi ke Yathrib bersama Ummu Aiman, iaitu seorang hamba berketurunan Habsyi. Ummu Aiman juga merupakan pengasuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kisah sebelum ni Nabi Muhammad tinggal bersama dengan Halimatun Sa'diyah, ibu susunya, selama 5 tahun sehingga 5 tahun, dan setelah berusia 5 tahun Halimatun Sa'diyah menyerahkan atau mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Okey, jadi seterusnya episod kehidupan Nabi Muhammad bersama ibunya. Pada ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya Aminah mengajak atau bercadang membawa Nabi berjumpa dengan saudara mara, menziarahi saudara mara mereka dari keturunan Bani Najjar dan menziarahi pusara iaitu kubur Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak pernah lihat wajah bapanya sebab Nabi Muhammad lahir ketika bapa Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibu. Okey, jadi ibunya bercadang untuk membawa Nabi Muhammad melihat atau menziarahi pusara bapanya di mana letaknya di Yathrib. Yathrib ni ada nama lama bagi kota Madinah. Nama-nama bagi Madinah. Jadi mereka pun pergi bersama dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah hamba yang berketurunan Habsyi yang juga merupakan pengasuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan pada muka surat 35. Selepas sebulan berada di Yathrib, mereka kembali ke Mekah dengan menaiki unta. Ketika dalam perjalanan pulang, ibu Nabi Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa. Selepas kematian ibunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman dengan perasaan yang sedih. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya Abdul Muttalib untuk dipelihara. Okey, setelah berada di Yathrib selama sebulan, dah habis menziarahi keluarga daripada keturunan Bani Najjar tadi, dah ziarahi kubur bapa Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Aminah, Ummu Aiman, Nabi Muhammad pun hendak bergerak pulang ke Mekah dengan menaiki unta. Okey. Tetapi tiba di satu tempat dalam perjalanan, Aminah ni jatuh sakit dan meninggal dunia di satu tempat yang bernama Abwa. Okey, Aminah telah dikebumikan di Abwa. Okey, jadi dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad pulang ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman bawa Nabi pulang ke Mekah. Setiba di Mekah, Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya untuk dipelihara. Okey, seterusnya muka surat 36. Okey. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Bani Hashim. Beliau seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendidik baginda dengan akhlak yang mulia. Selepas 2 tahun, Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Peristiwa tersebut menjadikan baginda semakin tabah dan berdikari menjalani kehidupan. Selepas itu Nabi Muhammad dipelihara oleh bapa saudaranya saudara baginda yang bernama Abu Talib. Okey, setelah pulang daripada kota Mekah tadi,
Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad untuk dipelihara oleh datuknya. Okey, iaitu Abdul Muttalib. Okey, setelah 2 tahun dipelihara oleh Abdul Muttalib pula jatuh sakit dan meninggal dunia. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kanak-kanak lagi 8 tahun dia dah kehilangan bapa dari kecil, dah kehilangan ibu, dia kehilangan datuk yang dia sayang. Jadi peristiwa ini menjadikan Nabi Muhammad semakin tabah, semakin kuat untuk berdikari menjalani kehidupan. Okey, selepas itu Nabi Muhammad ni dipelihara pula oleh bapa saudaranya, iaitu pakciknya yang bernama Abu Talib. Itu saja untuk hari ini. Ustazah harap kamu dapat faham cerita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, tentang kisah kematian ibunya dan juga datuknya Abdul Muttalib. Okey, untuk latihan Ustazah nak kamu buka buku aktiviti muka surat Ustazah 30. Muka surat 30 Ustazah sharekan juga dekat sini. Alright, muka surat 30 Ustazah nak kamu jawab muka surat 30 dan 31. Soalan latihan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, Aminah meninggal dunia di mana? Okey, alif Yasrib, ba Abwa, jim Mekah. Soalan kedua, Ummu Aiman ialah Nabi Muhammad. Apakah hubungan Ummu Aiman dengan Nabi Muhammad? Alif pengasuh, ba ibu susuan, jim kawan. Soalan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada siapa oleh Ummu Aiman? Alif Abu Lahab, ba Abu Talib, jim Abdul Muttalib. Okey, soalan yang keempat, Abdul Muttalib ialah kepada Nabi. Apa hubungan Abdul Muttalib dengan Nabi Muhammad? Alif bapa saudara, ba datuk, jim pengasuh. Dan soalan yang kelima, Abdul Muttalib berketurunan apa? Okey. Alif Bani Hashim, ba Bani Sa'ad, jim Bani Khuraizah. Okey, soalan 31. Okey, soalan muka surat 31, latihan 11. Lorekkan pada jawapan yang betul. Soalan 1. Abdul Muttalib ialah pembesar kaum Quraisy yang sangat. Dia ada 2 jawapan dalam kotak. Kamu lorekkan satu sahaja, dihormati atau dibenci. Soalan 2. Abdul Muttalib meninggal dunia selepas berapa tahun menjaga Nabi Muhammad? 2 tahun atau 3 tahun? Soalan yang ketiga, Nabi Muhammad sangat gembira atau sedih atas kematian datuknya? Kamu lorekkan jawapan yang betul. Soalan yang keempat, peristiwa itu menjadikan Nabi Muhammad menjadi lebih tabah atau takut untuk meneruskan kehidupan. Peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa kematian ibu dan peristiwa kematian datuk ni. Okey, yang kelima, selepas itu Nabi Muhammad dijaga oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Jahal ataupun Abu Talib. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa pada DPR akan datang. Okey, selamat mencuba, selamat menjawab soalan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis? Dah. Habis ke? Sudah.